Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi malam ni, hari Isnin. Apa nak cakap? Hari ni kita nak tengok sikit beberapa kalam ulama ahli sunnah bahawasanya sifat Allah itu alal haqiqah. Sifat Allah itu secara hakikat, tidak secara majaz. Apa benda majaz? Hak ni bukan untuk menjawab siapa-siapa, hak ni untuk kita. Hak ni untuk kita. Kerana syubuhat ahli bid'ah ni dia berulang-ulang. Zaman dulu panah dengan Ahbash. Dengan munculnya kumpulan Ahbash dekat Malaysia, dan mereka, dan semua kita tahu antara kepalanya, mereka menimbulkan syubhat yang sama, tak ada beza. Dulu masyhur dengan kalam Hasan Saqaf. Hasan Saqaf dia ada ada program dalam Al-Mustaqillah, perdebatan, banyak beberapa siri dengan Syekh Adnan Al-Ar'ur. Dan begitulah seterusnya, berganti-ganti, silih berganti tokoh-tokohnya. Dan tokoh-tokohnya itu makin yang lama-lama semua dah tenggelam, muncul hak yang baru. Muncul hak yang baru. Dan semua hujah-hujah daripada dulu sampai sekarang semua sama saja, tak ada beza. Oleh kerana ia isu lama lah. Tapi macam kita sebutkan, ia bukan untuk menjawab siapa-siapa, tapi apabila syubhat timbul, ini untuk kita yang belajar manhaj salaf, yang belajar manhaj salafus salih, bukan manhaj salafut talih. Manhaj salafus salih merujuk kepada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Manhaj salafut talih merujuk kepada Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Pada zaman awal, ada tak kemungkinan perlunya kepada takwil? Bila Allah turunkan Al-Quran dan Nabi menjelaskan Al-Quran, seterusnya zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, agak-agak keperluan untuk mentakwil ayat-ayat sifat ada tak? Ada tak? Adalah. Kenapa ada? Kerana telah pun ada ahlul bid'ah. Yang dimaksudkan salafus salih adalah merujuk kepada
tabi'in, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa yang mengikut selain daripada tiga hak yang disebut tadi, walau dalam zaman salaf, tak nama salafus salih. Maka Jaham ibn Safwan, kurun kedua dah ada dah. Jaham ibn Safwan ambil ilmu dari Ja'ad ibn Dirham. Dan macam kita share dalam Facebook kita, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, suatu hari dia jumpa dengan sekumpulan As-Sumaniyah atau Sumniyah atau Sumaniyah atau Shumaniyah, suatu grup Hind daripada Al-Hind, Buddha, agama Buddha, musyrikun, yang bertanyakan kepada Jaham ibn Safwan tentang Tuhan. Dan dia menyatakan kepada Jaham ibn Safwan, adakah kau pernah melihat Tuhan kau? Dia kata, tak pernah lah. Adakah engkau pernah mendengar Tuhan kau? Tak pernah lah. Adakah engkau pernah merasakan Tuhan kau? Tak pernah. Sehingga Jaham bin Safwan bingung, nyorok balik rumah, kemudian keluar daripada rumah, maka mula menyebarkan Allah itu di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Jaham ibn Safwan. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, qawlu fil makan, perkataan tempat. Maka qala al-Mu'tazilah, berkata Mu'tazilah, salah satu pandangan Mu'tazilah, Allah fi kulli makan, al-bari fi kulli makan. Kata Abul Hasan Al-Ash'ari dalam maqalat Islamiyin. Dan sebahagian daripada Mu'tazilah kata Allah mawjudun, yang kita selalu dengar tu lah, tanpa tempat. Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Asalnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha zaman awal, zaman Hasanul Basri. I'tazala Wasil. Wasil bin Atha memisahkan dirinya daripada majlis Al-Imam Hasanul Basri. Kemudian terkenallah dia dengan i'tizal, iaitu akidah Mu'tazilah. Ini zaman awal kah? Zaman sesudah kemudian? Zaman awal lah. Al-Imam Abul Hasan Ash'ari itu sendiri 40 tahun dalam akidah Mu'tazilah. Kerana berguru dengan Abu Ali Al-Jubba'i, pak tiri dia. Sehingga akhirnya dia meninggalkan akidah Mu'tazilah, dan sebelum dia kembali kepada akidah Imam Ahmad, dia pergi berjumpa dan dikenal dengan Ibnu Kullab. Jadi panggil Kullabiyah, yang menetapkan 13 sifat dan sebagainya, dan akhirnya kita ringkaskan. Pendek kata, syubhat dalam bab akidah telah ada pada zaman salaf. Sebab itu muncul kalam para ulama salaf tentang benda-benda yang kita sekarang panas sekarang ni. Kenapa muncul? Kalau tidak adanya ahli bid'ah. Kenapa kalam Imam Malik muncul? Kenapa kalam ulama-ulama awal ni muncul dalam membicarakan persoalan Tuhan? Di mana Tuhan? Yang persoalan itu tidak wujud pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman Nabi tak ada isu. Bahkan hal al-falsafah, hal pokok Aristotle ni bila ni? Sebelum lagi tak? Maka keperluan untuk mentakwil sifat Allah telah wujud pada zaman salaf. Jika mereka nak takwil, jika mereka ataupun jika salaf melihat bahawasanya mereka dah berhadapan dengan ahlul bid'ah dengan pelbagai bentuknya, mestilah mereka dahulu daripada kita mengaplikasikan tentang hak yang disebut macam-macam tu lah. Takwil, tak takwil dan sebagainya. Majaz, tak majaz. Pada zaman Nabi tidak ada isu hakikat dengan majaz kerana orang faham. Dan semua kita tahu bahawasanya aslul kalam alal haqiqah. Asal kalam itu mesti alal haqiqah. Hakikatnya. Melainkan ada apa? Ada qarinah
Melainkan ada qarinah yang difahami daripada kalam itu bukan alal haqiqah. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata ja'al asad, telah datang singa. Macam kita lah, cikgu Gang datang. Oh, singa betina dah, mai dah. Orang faham terus daripada kalam, oh singa betina dah mai. Itu bukan singa betina mai datang daripada keluar dari zoo. Kerana karinah-karinahnya. Begitu juga bahasa Arab. Tentang masalah majaz tak majaz khilaf. Dalam masalah sifat, adapun semua bahasa ada majaz. Semua bahasa ada kiasan. Bahasa Melayu pun ada kiasan. Tapi khitab Allah Azza wa Jalla dalam Quran ni, khitab, ucapan Allah, kalam Allah dalam Al-Quran ni, atau bila kita kata khitab ni, yang dimaksudkan khitab, ada dua keadaan saja. Yang pertama, khitab untuk bertujuan at-ta'miyah. Ta'miyah maksudnya untuk mengelabui. Khitab, ucapan untuk membutakan pendengaran orang yang mendengar. At-ta'miyatu sami' wal ilghaz. Kita nak nak supaya orang tak berapa nak faham direct. Yang kedua, khitab yang bila disebut khitab, ucapan ataupun khitab ni maksudnya yang ditujukan melalui ucapan itu. Yang kedua ada yang disebut al-bayan wal huda, keterangan. Keterangan, al-bayan, keterangan, petunjuk, dan juga irsyad, al-irsyad. Al-Quran, khitab dia hak mana satu? Adakah yang pertama atau yang kedua? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, tujuan dia untuk apa? Tujuan Al-Quran untuk bayan, untuk keterangan, untuk petunjuk, huda. Tak mungkin Quran datang menjelaskan tentang sesuatu yang orang bila baca, orang keliru dan orang faham lain. Tak mungkin. Sebab Quran turun nak menjelaskan tentang Allah. Kan? Islam datang, tujuannya apa? Islam datang tujuannya untuk membawa manusia menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu je tujuan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk menyembahnya. Maka bila menyembahnya, kita kena kenal dia lah. Adakah mungkin Al-Quran datang, kemudian dia menjelaskan dalam bahasa kiasan? Tak mungkin. Turun pula di tengah-tengah masyarakat Arab yang jahiliyah ni. Allah nak bagi tahu penyembahan berhala dan sebagainya, syirik itu guna kiasan. Boleh? Tak. Dan berikutnya Allah nak menjelaskan kepada masyarakat adalah siapa dia? Siapa dia? Mestilah. Bagaimana mungkin Al-Quran turun tidak menjelaskan siapa dia Allah dan nak nyembah siapa? Kerana pada waktu itu telah ada Kristian dan telah ada Yahudi yang telah memesongkan agama Nabi sebelum. Dengan Kristian dan Yahudi yang mengubah kitab Allah, dan menyeleweng ajaran isi kandungan Taurat dan Injil. Padam, bubuh apa yang dia mau, buang apa yang dia tak mau. Arab jahiliahnya yang sembah patungnya satu hal, yang sembah pokoknya berikutnya, yang sembah batu next, berikutnya hak percaya jin, hak berikutnya memohon perlindungan daripada jin dan setan, dan macam-macam khurafat tatayur, bomo, macam-macam kebodohan jahiliyah. Islam datang nak bagi hudan, nak bagi hidayah kepada masyarakat. Dan antara hidayah itu memperkenalkan Tuhan. Maka tiba-tiba keluar ayat Tuhan nak bagi tahu dak, ini bukan maksud dia, ini majaz saja. Masuk akal? Hak ni tak masuk akal.
Semua ayat sifat, semua majaz. Dah kenapa? Semua ayat majaz. Majaz. Kenapa ayat sifat yang berbentuk sifat khabariyah saja majaz? Kenapa tak sifat yang lain tidak dikatakan majaz? Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Majaz je. Habis sama. Alal haqiqah, Allah tak sama dengan sesuatu pun. Ditanya, tolong ceritakan Tuhan kau. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, Allah tak beranak dan tak diperanakkan. Majaz je sebenarnya Allah ada anak. Boleh kata gitu? Tak boleh. Faham hakikat lah, hakikatnya. Melainkan ada konotasi yang menyatakan itu majaz. Yang mendakwa majaz ni siapa? Engkau. Siapa? Kemudian dia tuduh kita pula. Mana dia bukti alal haqiqah? A'udzubillah. Mana dia bukti alal haqiqah? Al-aslu mana? Al-aslu alal haqiqah. Asal kalam alal haqiqah. Siapa yang nak mengatakan bukan asal, bawa dalil. Al-aslu fil low bar. Al-aslu fil asya'il ibahah. Asal dalam sesuatu harus. Melainkan ada dalil yang mengharamkan. Siapa yang mau dia tengah berenang di laut, berenang, jumpa ikan hidung babi. Babi ke ikan? Kan? Bahkan haram. Nanti dulu. Al-aslu, asal harus. Kau nak kata haram, bawa dalil. Sebab asal harus. Al-aslu fil ibadati al-hadhru. Asal dalam ibadat, nanti dulu. Asal dalam ibadat, nanti. Haram, jangan buat lagi. Melainkan ada dalil suruh buat. Maka, mana dia dalil yang kata, solat turun kereta, tak boleh? Bukan hang yang kena tanya dalil. Aku yang kena tanya dalil. Bukan kau. Aku yang kena tanya dalil. Yang kau nak buat sembahyang sempena turun kereta ni, dalilnya mana? Sebab asalnya mana? Asalnya tak boleh buat. Bila kita nak makan sayur mana jumpa dalam ni sayur ni tiba-tiba jumpa ni, nak makan ke boleh? Haram. Tak boleh. Sebab asalnya harus. Siapa nak kata haram bunga ni, dia kena buat dalil. Al-aslu fil kalam, asal dalam kalam itu alal haqiqah. Siapa yang nak kata majaz, bawa dalil. Siapa nak kata majaz, bawa dalil. Berikutnya, para sahabat Nabi faham hakikat ke faham majaz? Faham hakikat ke faham majaz? Kalau faham hakikat, tak ada isu. Itulah yang berlaku. Semua ulama amirruha kama ja'at, jalanlah macam mana dia Allah bagi tahu tentang dirinya. Sebab apa? Alal haqiqah. Kalau majaz, maksudnya ulama kita daripada zaman sahabat sampai zaman berikutnya terpaksa explain. Terpaksa bagi syarahan. Ini maknanya ini. Ini maknanya ini. Ini majaz saja maknanya ini. Maka semua ayat sifat kena explanation. Because semuanya majaz. Kan? Maka siapa yang kata semua majaz? Maka sebab itu sebagai ulama tidak
menerima majaz dalam ayat sifat. Sebagaimana engkau fahami, wahwa sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat, macam tu juga lah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan mereka. Kalau you nak kata yadun majaz, kenapa ni penglihatan? Kenapa pendengaran Allah tidak majaz? Majaz lah. Asy'ariyah, macam kita sebut kali, asasnya tashbih. Sebab tu beza dengan kita. Asasnya tashbih. Oi, bunga ni macam mukaku lah. Tak boleh kata bunga. Sebab dia tengok muka dia, dia tengok bunga dia, tengok muka dia. Dia tengok muka monyet dia, tengok muka Abu Talha. Tashbih. Dia tengok gajah, dia telinga. Ini bukan telinga. Sebab dia nak tenaga. Dia tengok telinga gajah. Ini bukan telinga. Jangan kata telinga. Kenapa? Dan kalau kau kata telinga, kau sama dengan aku yang gajah ya? Telinga lah. Telinga gajah sesuai lah dengan gegajahannya. Telinga keldai sesuai dengan kekeldayannya. Telinga manusia sesuai dengan telinga manusia. Perkongsian pada nama tidak semestinya perkongsian pada zat. Zat Allah Ta'ala itu sendiri tak sama kan? Tahu. Tak sama kan? Allah tak sama dengan sesuatu. Allah itu zatnya tidak sama. Maka kalam pada sifat samalah kalam pada zat. Jika zat tak sama, sifatnya pun tak samalah. Walau namanya berkongsi. Muka tangga, kata Nik Aziz. Muka tangga, muka pintu, muka orang, muka buku Facebook. Muka tangga tak ada muka, tak ada mata, tak ada hidung. Dipijak-pijak lagi. Muka pintu? Macam-macam lah. Kan? Muka tembok. Itu majaz. Kata Nik Aziz, bahasa Melayu pun tak faham, nak faham bahasa Arab. So, itu asal. Itu asal. Maka, siapa yang nak membawa ataupun mengatakan semua ayat sifat adalah majaz, kau lah kena bawa dalil. So, melainkan ada yang difahami daripadanya majaz. Okay. Ahli sunnah terkenal bahawasanya macam kita sebutkan tadi, telah berlaku ahlu bid'ah banyak pada zaman salaf, kan? Maka keluarlah perkataan-perkataan salaf. Bila keluar perkataan-perkataan salaf ni dan sebagainya, kadang-kadang benda itu tidak disebut pun oleh Al-Quran dengan sunnah, tapi ada dalam kalam para salaf. Kenapa? Why? Because kerana ahli bid'ah menimbulkan syubuhat. Kerana ahli bid'ah menimbulkan syubuhat. Adakah Al-Imam Abu Hanifah tak faham majaz dengan hakikat? Adakah Al-Imam Syafi'i tak faham hakikat majaz? Dia ulama bahasa Syafi'i. Adakah Imam Malik tak faham majaz hakikat? Adakah Ahmad bin Hanbal pun tak faham macam kau faham, kau lebih faham daripada mereka? Sebab itu, daripada dulu sampai sekarang, ni, semua tengok secara ain, secara apa orang kata? Secara depan mata. Ada tak mereka bawa kalam salaf? Tak ada. Relax. Nak mengisbatkan bahawa kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Tahun bila? Kurun bila?
nak isbat kalam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia ambil daripada kitab orang lain. Kenapa tak rujuk kitab kawan tu? Kitab kawan tu ada. Tiba-tiba dia rujuk kalam orang lain yang tulis tentang dia. Mana lebih tepat? Berikutnya, modus operandi ahlul bid'ah kadang-kadang ambil kalam imam separuh, tinggal kalam separuh. Dia nak ambil kalam yang konon-kononnya macam menyokong dia, tapi sebenarnya kalam itu adalah penjelasan imam. Bohong. Bila kita tengok full, tak sebagaimana yang dimaksudkan. Ambil kalam Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, la ma'nan. Tidak makna. Oh, nampak tak? Salaf mentafwid makna. Imam Ahmad kata, bawa satu kalam Imam Ahmad je. Kita ada banyak lagi kalam Imam Ahmad. Bawa semua sekali. Istiqra. Bawa semua kalam Imam Ahmad dalam bab tu. Dia hanya bawa satu je yang ada perkataan yang dia mau. Maka dia kata salaf tafwid. Tafwid makna wal kaifiyah. Bagaimana salaf nak tafwid dan bagaimana salaf nak takwil, sedangkan mereka menjawab ahli bid'ah. Mereka menjawab ahli bid'ah zaman mereka. Bid'ah muncul, telah muncul, tiba-tiba tak jawab. Oh, tafwid. Guna akal. Guna akal. Inilah dia pokok ni. Serah ke Allah. Ini tak guna akal. Membantutkan penggunaan akal. Asy'ariyah dalam bab at-tahsin wa taqbih. Tahu tahsin wa taqbih dalam bab usul fiqh. Ada satu bab perbahasan usul fiqh dan juga termasuk juga akidah. Ada perbahasan at-tahsin wa taqbih al-asya', iaitu akal, perbahasan akal. Akal mampu tak menentukan yang baik dan yang buruk? 3 mazhab. Mu'tazilah kata boleh. Akal mustaqil. Akal adalah mustaqil. Kalau tak ada nas wahyu pun akal boleh menentukan baik buruk. Itu Mu'tazilah. Dan menentukan baik dan buruk ni antaranya dalam bab mulaimatut taba', benda yang bersangkutan dengan tabiat manusia. Allah ciptakan manusia dengan tabiat. Maka dengan tabiat manusia ni boleh tak dia menentukan dengan akalnya benda ni baik buruk? Contoh, bercakap jujur dengan bercakap bohong. Akal kita boleh tak menentukan mana baik mana buruk? Boleh kan? Cakap jujur, baiklah. Cakap buruk, tak baik. Memungkiri janji, qabih, buruk. Menunaikan amanah dan janji, hasan. Akal kita boleh menentukan demikian. Yang berikutnya, menentukan pahala dosa. Mu'tazilah kata boleh. Semua bab Mu'tazilah kata boleh. Maksudnya akal manusia mustaqil, boleh menentukan baik dan buruk semua bidang. Itu Mu'tazilah. Asy'ariyah mai datang. Asy'ariyah kata tak boleh. Semua mesti dengan syarak. Semua dengan syarak. Maksudnya nak menentukan baik buruk sama ada tabiat ke, ataupun halal haram, ataupun dosa pahala, iqab, balasan ataupun balasan neraka, iqab ataupun syurga. Akal tak boleh tentukan. Semua syarak. Dalam bab tu pandai pula dia ikut syarak. Dalam bab tu akal tak boleh. Akal manusia ni semua kena ikut syarak. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah semua boleh. Tak ada nas ke, tak ada wahyu pun boleh. Asy'ariyah kata tak boleh. Tak boleh. Mesti dengan nas syarak. Bab tu dia pandai pula akal dia tu. Kenapa akal dia tak fikir? Kenapa tak fikir? Kalau penampar orang dapat dosa.
Kenapa akal hang? Akal hang tak boleh tentukan benda tu baik ke buruk. Tak boleh mesti syarak. Oh, dalam bab tu akal dia ikut dalil. Ikut nas. Tabi' lid dalil. Ahli sunnah tak. Ahli sunnah dalam bab yang bersangkutan dengan tabiat baik buruk, akal boleh menentukan. Dalam bab pahala dan dosa, yes, ikut dalil, ikut syariat. Ahli sunnah guna akal dengan betul. Asy'ariyah guna akal dengan tidak betul. Tiba-tiba dalam bab Tuhan, akal. Dalam bab Tuhan, akal. Oh, dalil ni. Sebab tu dengar daripada kalam dia, bukan macam kita. Macam kita, qala Allah, qala Rasul, qala sahabatu, qala imam sekian-sekian, qala imam, ahli sunnah. Asy'ariyah, hadha mustahilul aqli. Ini mustahil akal. Ini jaiz pada akal. Ini harus pada akal. Ini haram pada akal. Ini mustahil. Nah. Dalam bab ketuhanan, bab akidah yang membicarakan persoalan Tuhan, dia tak datang pula tahsin dengan takbir dalam bab yang tadi tu. Tiba-tiba dalam bab Tuhan, oh, akal very mustaqil. Sangat-sangat bersendiri. Oh, dalil ni tak sesuai dengan akal, kita takwil. Nanti sama dengan makhluk, takwil. Sama dengan makhluk, takwil. Kan? So, itu problem dia. Maka, ulang balik. Zaman awal telah muncul bid'ah, iaitu Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan bukan dia saja, bini dia pun dakwah kepada dia. Maksudnya dakwah kepada kesesatan dia, bini dia, anak dia. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan bahawasanya mereka ni dengan tulisan menyampaikan tajahum, akidah Jahmiyah dengan tulisan. Sebab itulah datang kalam para ulama ahli sunnah, iaitu bab sifat ini kita beriman sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak tanpa ta'til, tanpa tamsil, tanpa dan sebagainya. Soal al-haqiqah ni tak masuk ni. Kita nak baca beberapa kalam imam ni malam ni. Asar daripada para salaf yang menunjukkan bahawasanya kaunu sifatillah mahmulati 'ala al-haqiqah. Asar para salaf bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu difahami secara hakikat. An Ata an Ibni Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi azza wa jalla tajri bi a'yunina. Daripada Ata, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Qamar 14, tajri bi a'yunina, berjalan dengan a'yunina, dengan mata-mata kami. Qala asyara bi yadihi ila ainai, dia mengisyaratkan ke mata dia. Asyara ila ainai. Maka bila Ibnu Abbas mengisyaratkan ke matanya, tidakkah itu alal haqiqah? Itu bukan bermakna tashbih, sebab kita tahu bahawa ahli sunnah laisa kamisli syai'. Maka itu adalah tahqiq kepada sifat ain bagi Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Lalakai. Kata Al-Imam Tabi'i Rabi'ah ibn Amr Al-Jarashi tahun 64 Hijrah. Al-Imam Tabi'i, Tabi'in Rabi'ah, katanya qala fi qaulillahi ta'ala wal ardu jami'an qabattuhu yawmal qiyamati was samawatu matwiyatun biyaminihi. Itu wal ardu, bumi, jami'an, semuanya digenggam, qabattuhu yaumal qiyamati was samawat matwiyatun biyaminihi, dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Surah Az-Zumar 67. Berkata Imam Rabi'ah, wa yadahul ukhra khallu laysa fiha syai', dan tangan yang satu lagi kosong. Apa maksudnya? Alal haqiqah. Tangan kanannya menggenggam, tangan satu lagi tak ada lah. Maksudnya tidak menggenggam lah.
Secara zahir isyaratnya begitu. Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib 93 Hijrah, cucu Nabi, iaitu Zainul Abidin Ali ibn al-Husain. Husain cucu, Ali cicit, kan? Qala Mustaqim qala kunna 'inda Ali ibn Husain qala fa kana ya'tihi as-sa'il qala fa yaqumu hatta yunawiluhu wa yaqul inna sadaqah taqa' fi yadillah qabla an taqa' fi yadis sa'il. Kata dia, sedekah itu jatuh pada tangan Allah dulu sebelum jatuh pada tangan yang meminta. Qala, dan dia pun mengisyaratkan bi kaffaihi, dengan kedua tangannya. Bukan menyamakan, tapi isyarat alal haqiqah. Jika majaz, dah lama dah dia takwil. Dah lama dah dia beritahu apa makna dia, kan? Kita ringkaskan banyak ni. Qala Nafi' ibn Umar al-Jumahi, al-Imam al-Tabi'i Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah tahun 117 Hijrah. Qala Nafi' Ibn Umar, sa'altu Ibnu Abi Mulaikah an yadillah. Aku bertanya Ibnu Abi Mulaikah tentang tangan Allah. Awahidatun aw ithnan? Ada satu ke ada dua? Qala bal isnatan. Dua. Ada dua. Awahidah aw ithnatan? Bal isnatan. Dua. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi fi Raddi 'ala al-Marisi. Maka isbat 'ala al-haqiqah. Dua tangan. Kenapa tak kata dua kuasa? Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah ni banyak, dah panjang beberapa kalam dia, tapi sebahagian orang ambil sebahagian je. Tidak disifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat al-makhluqin. Nampak tak Imam Abu Hanifah kata, jangan sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Betul lah. Maka tak ada tangan. Tak faham kalau Imam. Dia ni bukan musyabihah. Maka tidak disifatkan Allah dengan sifat makhluk. Wa ghadabuhu, dan marahnya dia dan ridanya itu dua sifat baginya bila kaif. Tidak ada bagaimana. Apa maksud bila kata tidak ada bagaimana? Maksudnya alal haqiqah lah, tapi bagaimana mana tahu. Itu maksud dia. Bila kaif. Kalau sekiranya majaz, tak payah sebut bila kaif. Tak payah sebut. Sebab majaz. Oleh kerana para ulama kita kata isbat bila kaif, maknanya isbat secara hakikat lah. Hakikat tak hakikat, ulama awal tak guna perkataan tu. Sebab apa tak guna? Sebab ahli bid'ah, sebab ahli sunnah tak pakai, maka tak ada keperluan. Tapi nanti kita tengok belakang-belakang semua kata alal haqiqah. Sebab apa? Ahli bid'ah banyak sangat dah. Itu Nu'man bin Thabit. Wa huwa qawlu ahli sunnah wal jamaah wa huwa yaghdab wa yarda, dan dia marah dan dia itu rida, wala yuqal, dan tidak dinamakan marahnya itu balasannya, uqubahnya, dan tidak dinama ridanya itu pahala. Dia tidak takwil maksudnya tak? Kalaulah majaz, betul lah, tapi dia kata bila. Tak. Rida tu bukan makna pahala. Marah tu bukan makna iqab. Marahlah. Marahlah ni. Dan kami sifatkan dia sebagaimana dia sifatkan dirinya. Ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hayyun qadirun sami'un basir alimun, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka, laisat ka aydi khalqihi, bukan macam tangan makhluknya. Kita pun kata macam tu, tangan Allah bukan macam tangan makhluk. Wa wajhu, dan wajahnya bukan wajah makhluk, bukan seperti wajah makhluk. Itu dalam Fiqhul Absat. Berkata dia lagi, baginya itu yadun,
tangan, wa wajhun, muka, wa nafsun kama dzakarahu Allah Ta'ala fil Quran, fama dzakarahu Allah Ta'ala fil Quran min dzikril wajhi wal yad wan nafs fahuwa lahu sifatun bila kaif. Baginya itu sifat, bukan ada kaifiat. Tak tahu apa itu kaifiat dia. Dan tidak sebagaimana yang disebutkan puak-puak yang membatalkan sifat, iaitu perkataan ahlul qadar wal i'tizal. Kita semua tahu apa dia Mu'tazilah kata. Dan dia kata bukan seperti Mu'tazilah kata. Pun tak faham lagi. Dan dia kata tentang nuzul, yanzilu bila kaif. Turun tanpa bagaimana. Wallahu a'lam. Ibnu Majishun sama, kita ringkaskan, ini nak ambil yang orang kata yang jelas. Hammad ibn Zaid yanzilullahu azza wa jalla ila sama. Hammad bin Zaid tahun 179 Hijrah. Qala haq, dia kata apabila orang ya Aba Ismail, wahai Abu Ismail, ma dalla alaihi zahiruhu wa ithbatuhu sifat Allah. Ya Aba Ismail, al hadisul ladzi jaa, wahai Aba Ismail, hadis yang datang menceritakan Allah turun azza wa jalla ke langit dunia. Qala haq, ya haq. Apa maksud haq? Hakikatlah. Haq, ya, betul. Itu maksud dia. Kullu dhalika kaifa sya'allah. Yang semua itu ikut dia maulah. So maksud dia apa? Hakikatlah. Itu pun tak faham. Hakikatlah. Dan kalau majas tak perlu dia syarah. Tak perlu dia syarah tanpa kaif. Sebab majas. Orang pun faham majas. Kenapa? Bila kawan ni tanya, dia tak kata, oh itu majas saja, yang turun itu adalah malaikat. Dia tak jawab pun macam tu. Kan? Sedangkan, kalam ahli bid'ah ada banyak dah waktu ni. Nah, tapi dia jawab macam tu. Itu menunjukkan alal haqiqah. Dia berkata juga seperti Jahmiyah. Seorang berkata, dalam rumah kau ada pokok tamar tak? Dia kata ada. Dia ada ada pelepah tak? Tak. Ada pokok tamar tak? Ada pelepah? Tak ada. Dia ada daun yang tak pokok tamar tak? Tak. Dia kata tak. Kalau li falah karb, adakah dia ada sampailah ada dahan tak? Ada dia punya tu tak? Dia punya kan kalau pokok kurma tu dia ada macam tajam-tajam kat tepi tu. Ada tak benda tu semua? Dia kata tak. Habis maksudnya dalam rumah kau tak ada lah pokok tamar. Ngok. Itu Jahmiyah. Al-Fudail ibn Iyad. Qala Al-Fudail ibn Iyad wa kullu hadha an-nuzul wa ad-dhahik. Dan semua yang diterangkan tentang turun dan dhahik, gelak. Wa hadhil mubahat wa hadha al-ittila' kama yasha'u an yanzil. Sebagaimana yang cara yang dia nak turun lah. Kama yasha', sebagaimana dia nak gelak lah. Maksudnya apa? Hakikat lah. Ikut suka dia lah macam mana dia nak gelak. Itu maksud dia. Wa kama yasha'u an yattali'. Falaysa lana an natawahham. Tak berhak bagi kita ini waham, keliru, ataupun rasa apa waham? Rasa tak jelas, rasa macam tak yakin. Kaif wa kaif, macam mana. Fa idza qala al-Jahmi, apabila berkata Jahmi, ana ukafiru bi rabbi yazulu an makanihi, aku mengkafirkan dengan orang yang kata Tuhan turun daripada tempatnya. Katakan kepada dia, bahkan aku beriman dengan yang Tuhan yang buat apa yang dia mau. Kata kepada Jahmiyah. Maksudnya Jahmiyah, kita kufurkan orang kata yang Tuhan turun daripada tempat dia. Itu kalam Jahmiyah tau. Maka apa kata Fudail ibn Iyad tahun 187 Hijrah? Fudail katakan kat dia, kita beriman sebagaimana yang Allah kata fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia suka lah. Itu kuasa dia. Maka itulah menunjukkan lawazim, ataupun kita kata secara hakikat. Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i al-Qurashi 204 Hijrah. Siapa Imam Syafi'i ni kita tak kenal lah kan? Kita ringkas-ringkas. Qala Yunus ibn Abdul Ala al-Misri wa nahwi dhalika akhbarullah. Dia kata kita kena beriman dengan sebagaimana apa yang Allah telah beritahu tentang sifat dia.
Kemudian wa anna lahu yadain, baginya dua tangan, bal yadahu mabsutatan, wa anna lahu yaminan, dan dia ada kanan, was samawati matwiyatun bi yaminih, wa anna lahu wajhan, baginya muka, dengan kalam dia kullu syai'in halikun illa wajha. Summa zakara sifat al-qadam wal dhahik wal nuzul wal sifat al-qadam kaki, al-dhahik gelak, nuzul turun, asabi' jari. Summa qal, kemudian dia kata apa? Fa inna hazihi al-ma'ani allati wasafa Allah biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma la yudraku haqiqatahu bil fikri war ru'ya. Benda yang tak boleh nak kita yudrak hakikat dia. Maksudnya akal kita tak capai hakikat itu. Fala, maka pendekkan panjang, kemudian khabar yaqumu fil fahmi maqam musyaddiq, kemudian wajabat ad-dainunati ala sami'ihi bihaqiqatihi. Wajib untuk berakidah atau beragama di atas sami'ihi bihaqiqatihi, dengan hakikatnya. Dah, tahun 204 telah guna hakikat. Siapa? Ulama yang kita tak kenal ni lah, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Tak? Wa syahadatu alaihi kama ayana wa sama', panjang. Dan itu semua disebut oleh dalam Tabaqat Al-Hanabilah, dalam terjemah Asy-Syafi'i, dan disebut secara taraf sebahagian daripadanya oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dan disebut oleh diisyaratkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Manaqib Asy-Syafi'i. So Al-Imam Asy-Syafi'i telah menggunakan wajib beriman atas hakikatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa dia ulama salah yang kata hakikat ni? Siapa dia? Siapa dia? Ni dia. Yahya bin Ma'in. Idza sami'ta al-Jahmi yaqul, kalau kau dengar Jahmi kata aku mengkufurkan bi rabbi yanzil, dengan Tuhan yang turun. Faqul, katakan dia, aku beriman dengan Tuhan yang buat apa yang dia mau. Kata Yahya bin Ma'in 233 Hijrah. Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal tak payah cakap, dah banyak dah. Hak tu tak payah. Hak tu dah ma'ruf. Al-Imam At-Tirmizi 279, Al-Imam Al-Alama Al-Hafiz Utsman Sa'id Ad-Darimi pun tak payah. Orang dah banyak share dalam Facebook. Kemudian mari kita tengok lagi. Dan Al-Imam Al-Hafiz Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi telah menyebut tentang majas tak majas ya. Dia syarah lah tentang majas tak majas. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari tahun 310 Hijrah. Abu Ja'far At-Tabari semua tahu. Hak ni pun panjang. Dah ada kawan-kawan kita yang share dalam Facebook. Itulah. So Al-Imam At-Tabari juga telah menceritakan secara panjang lebar tentang sifat Allah dan beriman alal haqiqah. So boleh buka nama At-Tabari ni tadi 310 Hijrah, ada kawan kita yang dah share dalam Facebook. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah juga telah menyebutkan secara panjang lebar. Ibn Khuzaimah tahun 311 Hijrah. Kemudian kita pilih Abu Ahmad Muhammad ibn Ali Muhammad Al-Karji Al-Ma'ruf Bil-Qassab tahun 360 Hijrah. Maka ada dinyatakan bahawasanya fahiya sifatun haqiqiyatun, dan dia adalah sifat haqiqiyah, tidak sifat majas. Tahun 360 Hijrah, Abu Ahmad Muhammad ibn Ali Al-Karji, iaitu yang dikenali sebagai Al-Qassab, tahun 360 Hijrah. Maka dia kata bahawa sifat Allah Ta'ala itu ala haqiqatihi la ala sabilil majaz. Ada secara hakikat, bukan atas jalan majaz. Al-Imamul Harawi, Imam Ahlul Lughah,
Al-Imam Ahlul Lughah, imam bahasa, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Al-Azhari Al-Harawi, 370 Hijrah. Qala inda qawlihi ta'ala, dia mensyarahkan firman Allah surah Baqarah 210, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Allah SWT, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, malaikat Allah datang fi dhulalin minal ghamam, dengan satu zulalin minal ghamam. Ghamam tu kalau nak ni awan lah. Ghamam. Apa kata dia? Fal ghamamu ma'rufi kalamil Arab. Ghamam itu bahasa Arab kita tahu mana dia. Ini imam apa? Imam bahasa. Illa ana la nadri kaifal ghamam. Mereka aku tak tahu macam mana yang dimasukkan ghamam tu. Ghamam kita tahu, tapi bila Allah kata dia turun fi dhulalin minal ghamam, kita tak tahu bagaimana. Kaif? Tak tahu. Alal haqiqah. Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn Husain Al-Kullabazi, sanah 380 Hijrah. Bab yang ke-6, syarah pada perkataan sifat. Ajma'u ala anna lillah sifatin ala al-haqiqah. Telah ijma' bahawasanya Allah Ta'ala itu sifatnya atas hakikat. Sifatnya atas hakikat. Wa huwa mausufun biha, yang dia disifatkan dengannya. Wa anna lahu maksudnya kalam ni panjang. Wa anna lahu sam'an wa basaran, dan dia ada pendengaran, wa basaran penglihatan, wa wajhan muka, wa yadan ala al-haqiqah, secara hakikat. Apa maksud secara hakikat? Yalah, hakikat zat Allah. Kalau zat Allah hakikat ke majaz? Ada siapa nak bagi tahu zat Allah majaz tak? Zat Allah tu majaz ke hakikat? Oi, takkanlah nak kata majaz. Mampu ya kita kata tak ada Tuhan. Allah itu zatnya hakikat dah. Kalau dah Allah hakikat, sifatnya majaz. Dah kenapa? Allah sifat, Allah zatnya itu hakikat, sifatnya hakikat lah. Itu tak faham. Hak ni tahun 380 lah. 380 Hijrah. Ibn Battah 384. Ibn Battah Al-Akbari. Hak ni terkenal dengan kitabnya. Banyak dah kawan-kawan kita juga share. Maka hak ni juga kita ma'ruf. Al-Imam Allama Al-Hafidh Maghrib Abu Muhammad Abdullah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani 386 Hijrah. Itu Abu Zaid Abu Muhammad Abdullah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dalam risalah yang masyhurnya itu. Wa annahu fawqa arshihil majid bizatihi. Dan adalah dia itu Allah fawqa arsyihi, di atas arasnya, al-majid bizatihi, dengan zatnya, wa annahu fi kulli makan bi'ilmih, dan dia itu di setiap tempat itu ilmunya. Nah, siapa yang kata bizatihi ni? Ada tak ulama yang kata? Ada. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tahun 386 Hijrah. Apa beza bizatihi dengan hakikat? Apa beza? Bizatihi dengan alal haqiqah. Alal haqiqah hakikatnya. Bizatihi dengan zatnya. So tahun 386 Hijrah. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Mandah, tak payah cakap, dah ma'ruf. Ibn Mandah, dah ramai juga yang meng-share-nya. Dan dia kata bahawa mengisbatkan sifat dua tangan bagi Allah sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, ma mana'aka, apa yang menghalang engkau, antasjuda, untuk kamu sujud, lima khalaqtu biyadayya, dengan yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku, surah Sad. Kemudian dia kata wa dzakara ma yustadallu bihi min kalamin nabi, dan didalilkan daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah, atas bahawa Allah Taala itu khalaqa Adam, menciptakan Adam dengan dua tangannya haqiqatan, dengan dua tangannya haqiqah. Raddu ala al-Jahmiyah. Tentang muka Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu,
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ar-rahman wa dzakara ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit mimma yadullu ala haqiqati zalika, yang menunjukkan itu hakikat. Hanif Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibnu Abi Zamanin 399. Ini pun ma'ruf, ada kitab As-Sunnah Ibnu Abi Zamanin. Tinggal lagi tak ada ustaz lagi yang mengajar lagi. Ibnu Abi Zamanin kitab As-Sunnah dalam bab Al-Iman bin Nuzul, bab beriman tentang turun Allah Azza wa Jalla. Maka benda yang sama disebut alal haqiqah. Kemudian kita ringkas Al-Qurtubi, Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Muhbil Al-Tujibi Al-Hassar, yang dikenali sebagai Al-Qabri Al-Qurtubi Al-Maliki 406 Hijrah, juga benda yang sama. Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Ahmad As-Sijistani 422 Hijrah. Al-Qadi Abdul Wahab ibn Nasr Al-Baghdadi Al-Maliki, saya tak boleh nak baca semua, banyak ni, 422 Hijrah. Itu Al-Qadi Abdul Wahab Nasr Al-Baghdadi tahun 422 Hijrah. Walakin laysa iza istahala 'ala zalika wajaba sarful kalam 'an haqiqati li ajli anna al-qada' 'ala al-ghaib wa fi isbat sifat al-maji' lillah wa anna sifatul lahu 'ala al-haqiqah li zahir al-ayah. Itu sifat maji', datang Allah itu 'ala al-haqiqah. At-Talamanki 429 Hijrah. Ni pun panjang. As-Sijizi ma'ruf, ada kitab sunnah li Sijizi, Sa'id As-Sijizi, saya pernah share benda ni. Abu Usman Abdul Rahman As-Sabuni, semua kita tahu, kitab yang telah pun diterjemahkan. Adakah? Ada, itu Al-Barbahari. Mu'taqad Salaf wa Ashabul Hadith. So ini yang ke bawah. Bila yang ke bawah lagi banyak sebut al-haqiqah. Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Musil Farra 408 Hijrah. Wa in ta'awwalaha ala muqtada al-lughah wa ala al-majaz fahuwa jahmi. Kata dia, kalau sekiranya ta'awwalaha, dia mentakwilkan semua hak yang disebutkan sifat-sifat Allah ala muqtadal lughah, mengikut kaedah bahasa, wa alal majaz, dan ikut majaz, fahuwa jahmi, maka dia Jahmiyah. Iaitu siapa? Had Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra 40458 Hijrah. Dan beberapa kalam yang dinakalkan. Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi Al-Maliki, Ibnu Abdul Bar qala fi bayani kauni sifati 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz, adalah penjelasan tentang sifat Allah atas hakikat, bukan majaz. Wa min haqqal kalami an yuhmala 'ala haqiqatihi, kata dia. Dan antara hak kalam itu dibawa kepada hakikat, sehingga hatta tattafiqul ummatu annahu urida bihil majaz, sehingga kalau sekiranya disepakati oleh ummah bahawasanya dia dimaksudkan olehnya majaz. Tapi bab sifat ada sepakat ke bab ni? Bahkan sepakat ulama salaf semua hakikat. Tak ada yang kata majaz. Ada 2-3 mamat ambil kalam Ibnu Abdul Bar, nampak macam syubhat tentang majaz. Baca semualah. Baca kalam semua sekali. Dan bukan banyak satu tempat saja. Itu pun bila disebut tentang masa Allah Ta'ala menerima sadaqah biyaminihi, dia kata hadha ala majaz, kata Ibn Abdul Bar. Ini atas majaz. Kemudian dia kata tidak sama dengan makhluk. Dia akan kaitkan juga tidak sama dengan makhluk. Panjang lagi bab ni, kita nak syarah bahawasanya mungkin itu satu kelas yang lain pula. Tentang setiap ataupun pendalilan kalam itu, kalau sekiranya ada difahami dari sudut bahasa, yang difahami bahawasanya maksudnya dari sudut bahasa gini, maka diterima. Itu tak ada masalah. Sebab dalam pendalilan bahasa ada yang disebut sebagai dilalatu at-tadammun, dilalah yang menunjukkan benda tu difahami begitu. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ahli sunnah pertama mengisbatkan tangan, satu. Dua, yadullahi fawqa aydihim, apabila kes ini merefer kepada para sahabat bai'ah kepada
Nabi SAW. So bila bai'ah kepada Nabi, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Bermakna apa? Di samping mengisbatkan tangan, yang kedua bahawa siapa yang bai'ah Rasul, dia bai'ah dengan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia. Apa beza ahli sunnah dengan Asy'ariyah? Kita bila dalam bab contoh tajri bi'ayunina, yang berjalan dengan mata-mata kami. Bahkan ada sebagian salaf mentakwilkan, dia kata takwil, mentakwilkan dengan pengawasan. Nah, pengawasan. Ya. Bi'ayunina. Pertama, ahli sunnah beza dengan Asy'ariyah. Kita pertama mengisbatkan mata. Dan bila mengisbatkan mata, lazim daripada tafsiran mata adalah melihat dan pengawasan. Itu maksud dia. Kalau dikatakan kepada adakah salaf takwil? Ya. Salaf takwil dalam tempat-tempat yang ditunjukkan bahasa ada takwilan. Bahkan itu bukan takwil. Itu pendalilan. Dilalah lafaz tu. Lafaz itu dilalahnya, dalilnya begitu. Dipahami begitu. Dalam masa yang sama, mengisbatkan sifat tangan bagi Allah. Dalam masa yang sama, mengisbatkan sifat mata bagi Allah. Asy'ariyah ada. Asy'ariyah mata tu dah lah. Terus takwil dan buang terus hak yang awal. Itu beza. So itu Al-Imam Ibn Abdul Bar. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Hadrami Al-Qayrawani 489 Hijrah. Banyak lagi ni. Bang. Cukup sekadar tu dulu. Sebab kita nak isbatkan adanya ulama pada kurun yang lebih awal telah pun menyebutkan alal haqiqah. Yang paling awal tadi secara lafaz Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan ni banyak lagi sehingga tahun 600 Hijrah, 561 Hijrah, apa nama tu, Abdul Qadir Jilani tu, Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunniyah tahun 561 Hijrah, akidahnya salaf. Hampa duk sibuk dah nak sufi-sufi Jilani, nak terbang sana terbang sini. Ini Abdul Qadir Jilani kecil-kecil lagi dah tahu dia wali. Bila dia jalan di pasar, lembu toleh kat dia. Lembu kata, "Hei, engkau adalah wali Allah. Kenapa kau jalan-jalan kat pasar?" Cerita wali kau ambil, akidah Jilani kau tak ambil. Apalah. Dan sehinggalah Al-Imam Zahabi, Al-Imam Ibn Katsir, bambang simpan sikit lah, nanti mereka tak ada kerja pula. Cari lagi, banyak lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. So itu antara beberapa poinnya adalah bukan untuk menjawab siapa-siapa, untuk kita. Untuk kita ni. Hak yang belajar sunnah ni, untuk kita. Ini hanya sarda secara laju-laju je. Tapi macam kita kata, nanti Ustaz Syafiq kalau dia dah habis Tahawiyah, suruh dia buka lagi kitab akidah lain berikutnya. One by one kita bedah. One by one ulama salaf punya kitab. Ahli sunnah kita tak mempunyai masalah kerana semuanya tertulis dan berbukti dan telah dicetak sampai zaman kita, sejak daripada zaman awal sampai zaman sekarang, dan kita boleh membariskan sebesar ini kitab yang bersanad tentang akidah. Bersanad tentang akidah. Tidak berlaku kepada ahlul bid'ah. Paling kurang dia nak isbatkan Allah tak ada makan, kalam Ali yang dibohongi tu. Dia kena bohong. Kalam Ali yang Allah wujud tak ada tempat tu. Itu tah mana-mana ambil. Pakai bubu je dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Tak ada pun nak tengok sahih ke, tak sahih ke, betul ke, tak betul ke. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan ataupun mentarsihkan ataupun menetapkan kaki kita di atas manhaj yang mulia ini, manhaj salaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita dan masukkan kita dalam syurga Allah bersama para salafus salih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.